Peringatan kepada semua, sila matikan telefon bimbit anda atau tetapkan telefon anda dalam keadaan silent mode ketika mahkamah sedang berlangsung. Anda diminta untuk menghormati mahkamah dengan tidak membuat bising dan menjaga tingkah laku. Sekiranya kamu gagal untuk mematuhi larangan ini, tindakan menghina mahkamah boleh diambil ke atas kamu. Mahkamah bangun! Jurubahasa, ada berapa kes hari ini? Ada satu kes rombakan bersenjata untuk bicara, Yang Arif. Tertuduh dalam jaminan mahkamah. Baiklah, teruskan. Di dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam, kes jenayah nombor 2909/10/29, kes timbalan pendakwa raya lawan Fakhrul Arifin. Yang Arif, saya Izzat Farhan bin Jamal Syabal, timbalan pendakwa raya bagi pihak pendakwaan, rakan bijaksana saya Wan Nurul Husna binti Yusof bagi pihak pembelaan. Saya mohon kepada mahkamah yang mulia ini agar pertuduhan dibaca kepada OKT. Bacakan pertuduhan jurubahasa. Pertuduhan pertama, bahawa kamu, Fakhrul Arifin, kad pengenalan 790622 065193 pada 3 hari bulan Jun 2020, jam lebih kurang 12.25 tengah hari di Maybank Shah Alam Main Branch, 10 Persiaran Bandaraya Seksyen 14 40702 Shah Alam. Di dalam daerah Shah Alam, di dalam negeri Selangor Darul Ihsan, telah melakukan satu kesalahan iaitu rompakan bersenjata dan rompak wang tunai sebanyak RM3,716. Dan semasa melakukan rompakan, kamu telah melepaskan sedas tembakan ke dalam bank tersebut dan dengan cuba untuk menyebabkan kecederaan atau kematian. Oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 392 Kanun Kesesaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 397 Kanun Kesesaan. Kamu faham pertuduhan itu? Faham, Yang Arif. Ada pertuduhan kedua jurubahasa? Pertuduhan kedua, bahawa kamu Fakhrul Arifin kad pengenalan nombor 790622 065193 pada 3 hari bulan Jun 2020, jam lebih kurang 12.25 tengah hari di Maybank Shah Alam Main Branch, 10 Persiaran Bandaraya Seksyen 14 40702 Shah Alam, di dalam daerah Shah Alam di dalam negeri Selangor Darul Ihsan, telah melakukan satu kesalahan yang berjadual iaitu rompakan di bank tersebut, dan semasa melakukan kesalahan itu, kamu telah melepaskan sedas tembakan senjata api di dalam bank dengan niat menyebabkan kecederaan atau kematian. Dengan demikian, kamu telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971 Akta 37 dan boleh dihukum di bawah peruntukan seksyen yang sama. Kamu faham pertuduhan itu? Ya, Yang Arif. Adakah pihak peguam bela ada beritahu kamu kesan pengakuan kamu terhadap pertuduhan kali ini? Ada, Yang Arif. Adakah kamu mengaku bersalah atas pertuduhan yang dibaca kepada kamu tadi? Saya tidak mengaku bersalah bagi kedua-dua pertuduhan dan minta untuk dibicarakan, Yang Arif. DPP? Yang Arif tertuduh tidak mengaku bersalah dan diminta untuk dibicarakan. Baiklah, pihak penakwaan apa bersedia? Sudah, Yang Arif. Baiklah, pihak penakwaan boleh mulakan. Yang Arif, mohon chargesheet ditandakan sebagai ekshibit P1. Saya mewakili pihak penakwaan ingin
Ini membacakan fakta ringkas mengenai kes hari ini. Yang Arif, tertuduh telah dituduh dengan dua pertuduhan. Pertuduhan pertama di bawah Seksyen 392 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 397 Kanun Kesedaran. Manakala bagi pertuduhan kedua pula, tertuduh telah dituduh di bawah Seksyen 3 Atas Senjata Api, penalti lebih berat 1971 Atas 37 dan tertuduh boleh dihukum di bawah peruntukan seksyen yang sama. Pihak pendakwaan akan memanggil saksi-saksi yang akan kemukakan keterangan bagi mengikat tertuduh dengan kesalahan melompat bersenjata dan melepaskan tembakan daripada satu senjata api ketika melakukan kesalahan berjadual. Fakta untuk kes ini adalah pada hari Khamis 3 hari bulan 2020 pada pukul 12.25 tengah hari, tertuduh telah memasuki Maybank Shah Alam, Main Branch sambil membawa sepucuk pistol. Di dalam bank tersebut, tertuduh telah memaksa semua pekerja bank untuk tinggalkan tempat masing-masing dan menghadap ke arah dinding. Kemudian, tertuduh telah arahkan seorang pekerja bank untuk keluarkan wang tunai daripada peti besi sambil mengacungkan pistol ke arahnya. Walau bagaimanapun, peti besi itu tidak dapat dibuka disebabkan kunci peti besi tersebut ada pada pengurus bank ketika itu. Dan waktu itu pengurus tersebut tidak berada di dalam bank dan tertuduh telah memaksa pekerja tersebut untuk keluarkan wang tunai yang ada di kaunter ketika itu dan nilai wang tunai yang diperoleh ketika itu berjumlah RM3,716. Tertuduh bertindak untuk lepaskan sedas tembakan ke arah bumbung apabila seorang pekerja cuba untuk hubungi pihak polis. Tertuduh telah berjaya ditahan oleh pihak polis yang tiba di tempat kejadian apabila dihubungi oleh orang awam yang menyaksikan jenayah tersebut. Yang Arif, pendakwa raya akan kemukakan seorang saksi pendakwaan untuk memberi keterangan pada hari ini, iaitu saksi utama kes. Mohon izin Yang Arif untuk mulakan pemeriksaan saksi utama. Baiklah. Yang Arif, pihak pendakwaan mohon kebenaran mahkamah untuk panggil saksi pendakwaan untuk kes ini, iaitu saksi mata Puan Huda binti Zainal. Pihak pendakwaan, adakah saksi yang disebut hadir pada hari ini? Hadir Arif. Kami mohon kebenaran Yang Arif. Kami mohon mahkamah yang mulia ini untuk panggil saksi Puan Huda binti Zainal untuk masuk. Jurubahasa ini saya punya IC. Puan Huda binti Zainal, sila angkat sumpah. Okay. Bahawasanya saya Huda binti Zainal dengan kad pengenalan 960702106618 mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan adalah benar dan tidak ada yang tidak benar yang melainkan yang benar-benar belaka. Saksi bersumpah dan memberi keterangan dalam bahasa Melayu. Izinkan saya Ya Arif. Puan Huda, sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan Puan dan sudah berapa lama Puan bekerja? Okey, nama saya Huda binti Zainal dan saya berumur 46 tahun. Saya bekerja di Maybank Shah Alam which is Main Branch sebagai accountant dan saya telah berkhidmat di tempat saya bekerja tu selama 5 tahun. Puan tahu kan tujuan Puan hadir ke mahkamah pada hari ini? Ya Tuan, saya tahu reason saya hadir ke mahkamah ni, saya hadir sebagai saksi utama kes rompakan yang telah berlaku di tempat kerja saya iaitu di Maybank Shah Alam Main Branch. Ya Arif, mohon gambar tempat kejadian ditandakan sebagai exhibit PW2. Puan Huda, boleh tak Puan ceritakan kepada mahkamah apa yang terjadi pada hari rompakan tersebut? Okay, masa tu kejadian tu berlaku dalam pukul 12 lebih lah, tak silap saya macam pukul 12 tengah hari. Dan masa tu saya tengah buat tugasan-tugasan harian saya lah dan saya duduk kat tempat duduk saya macam biasa. Semua macam biasa, keadaan normal je. Tiba-tiba saya nampak ada lelaki umur lebih kurang 30-an yang memakai jaket windbreaker, lepas tu dia pakai mask masuk ke dalam bank. So dalam keadaan tu kita boleh nampak lah keadaan dia tergesa-gesa dan dia terus menuju ke arah kaunter. So lelaki tu terus mengarahkan
memerlukan saya yang kebetulan duduk dekat paling hampir dengan dia untuk mengeluarkan semua wang yang ada dalam peti bank. Jadi Puan ke yang keluarkan wang daripada peti bank tersebut? Oh tak, bukan saya sebab orang yang boleh keluarkan duit tu daripada bank hanya manager. Tapi masa tu manager bank tak ada, manager bank ada urusan kat luar. So bukan saya. Jadi ada tak tertuduh bercakap apa-apa ketika di dalam bank? Seingat saya ada. Dia menjerit, dia suruh semua orang kat dalam bank tu berdiri menghadap dinding sambil pegang pistol. Lepas tu dia jerit-jerit dekat saya, lepas tu untuk saya keluarkan duit yang ada kat dalam kaunter tu untuk masukkan dalam satu bag yang dia bagi kat saya tu. Puan ingat tak berapa jumlah wang yang dimasukkan dalam beg tersebut? Ingat? Dalam lebih kurang RM3,716. Ya Arif, mohon gambar wang yang dirompak ditandakan sebagai exhibit PW3. Jadi Puan boleh ke describe beg yang telah digunakan oleh perompak tersebut? Ya. Dia bawa satu beg yang besar berwarna hitam. Dia jinjing beg tu Puan. Okey, kalau macam tu, jika saya tunjukkan gambar beg yang digunakan tertuduh, Puan boleh camkan tak adakah itu beg yang digunakan oleh si tertuduh? Boleh cuba Tuan tunjukkan. Dengan izin ya Arif, di tangan saya ini adalah gambar beg yang digunakan untuk mengisi wang yang dirompak. Oh, betul lah. Betul lah beg ni. Hakim, ini merupakan bahan bukti yang dicamkan saksi sebentar tadi. Kami memohon gambar ini ditandakan sebagai exhibit PW4. Baiklah. Teruskan. Di dalam bank itu, ada tak tertuduh bawa pistol bersamanya? Ada. Tadi saya dah cakap dah. Dia datang. Lepas tu dia bawa pistol. Puan boleh describe pistol tu macam mana? Pistol tu saiz dia kecil tapi lebih besar daripada tapak tangan. So macam besar sikit lah daripada tapak tangan saya ni. Baiklah Puan, kalau macam tu, jika saya tunjukkan pistol yang digunakan tertuduh, Puan boleh camkan adakah pistol itu yang digunakan pada hari kejadian? Cuba tunjuk. Dengan izin yang Arif, di tangan saya adalah pistol berjenama Smith & Wesson 500 SNW Magnum berwarna hitam. Dengan izin mahkamah, pihak pendakwaan ingin tunjukkan bukti kepada pihak pembelaan. Oh ya. Betul. Ya. Tuan Bella, ada apa-apa bantahan? Saya tiada sebarang bantahan Tuan Arif. Baiklah, pendakwa raya teruskan. Puan Huda, Puan kenal pistol ini? Ya. Pistol ni lah yang digunakan oleh OKT hari tu. Ya Arif, ini merupakan bahan bukti yang dicam oleh saksi sebagai senjata yang digunakan oleh tertuduh sebentar tadi. Kami pohon pistol ini ditandakan sebagai exhibit PW5. Puan Huda, tertuduh ada tak lepaskan tembakan dengan menggunakan pistol ini? Mestilah ada. Saya ingat lagi situasi masa tu. Lepas tu saya tengok waktu tu kawan saya dia senyap-senyap call polis. Nampaklah situasi masa tu tegang sangat. Jadi berapa kali si tertuduh melepaskan tembakan? Sekali je. Sekali. Baiklah Puan. Jadi bagaimana reaksi orang-orang di dalam bank ketika tembakan tersebut dilepaskan? Masa tu yang saya ingat semua dalam keadaan chaos. Ada yang menjerit sebab takut kan. Lepas tu ada juga yang tergamam. Lepas tu ada juga beberapa orang yang nangis. So boleh dikatakan masa tu keadaan sangat chaos dan semua dalam ketakutan. Baiklah. Ada tak tertuduh mengacukan pistol tersebut ke arah Puan atau staf-staf lain ketika rompakan tersebut berlaku? Tak ada.
Tak ada, dia hanya letak pistol, lepas tu dia angkat ke bahagian ceiling tu kan. Lepas tu dia lepaskan tembakan, macam tu je. Jadi sepanjang rompakan itu, tak ada sebarang bentuk ancaman seperti pistol diacukan ke arah siapa yang berlaku. Betul? Betul, betul. Ketika rompakan itu berlaku, ada tak tertuduh terlihat ada yang cuba berkomunikasi dengan sesiapa di luar premis bank? Mungkin akan subahatnya? Saya tengok dia macam chill je seorang-seorang je kat dalam tu. Tak ada pun pegang kan. Kalau tengok dalam movie kan orang pegang telefon ke atau apa-apa untuk berkomunikasi dengan orang luar. Tapi ni tak ada. Dia macam seorang je. So saya assume dia seorang je lah. Tak ada pun. Jadi menurut Puan, jenayah yang dilakukan oleh si tertuduh ni dilakukan secara berseorangan tanpa ada rakan sepahat. Pada pendapat saya, jenayah ni dilakukan oleh tertuduh seorang je. Dan dia tak ada pun nampak ada berhubungan dengan orang lain ke pada waktu tu. Sebab bila kita fikir balik kan, dia masuk pun dah ada tergesa-gesa. Macam tak ada sesiapa pun nak backup dia. So saya assume dia seorang je lah. Baiklah, setakat ini sahaja dulu soalan saya. Ya Arif, saya tidak mempunyai soalan lagi. Baiklah pihak pendakwaan. Pihak peguam bela, ada apa-apa soalan kepada saksi? Ya Arif, saya ada soalan kepada saksi. Dengan ini saya minta izin Mahkamah Yang Mulia ini untuk memulakan pemeriksaan balas terhadap saksi pihak pendakwaan iaitu Puan Huda. Teruskan. Baiklah, Puan Huda. Tadi Puan Huda ada menyatakan yang tertuduh telah memasuki bank dengan memakai windbreaker dan mask. Betul? Betul. Okey, boleh Puan nyatakan kepada mahkamah bagaimana keadaan tertuduh semasa dia masuk ke dalam bank? Dia nampak kelam kabut sana waktu tu. Okey, Puan Huda. Tadi Puan Huda ada katakan yang Puan Huda ada ceritakan kepada mahkamah tentang reaksi orang-orang di dalam bank. So, boleh tak Puan Huda nyatakan selepas tertuduh melepaskan tembakan, bagaimana pula reaksi tertuduh itu sendiri? Dia terus ada hyperventilation dan nampak terkejut yang dia dah lepaskan tembakan. Jadi setuju. Okey. Jadi setuju tak dengan saya kalau saya katakan yang berdasarkan apa yang Puan Huda nyatakan kepada mahkamah, tertuduh sebenarnya tidak ada sebarang niat untuk melepaskan tembakan, tetapi situasi ketika itu yang mendorong tertuduh untuk bertindak sedemikian. Bantahan Ya Arif, soalan tersebut berbentuk memimpin. Bantahan diterima. Pihak pembelaan sila ubah soalan. Baiklah, Ya Arif. Puan Huda, setuju tak dengan saya kalau saya nyatakan yang tertuduh waktu itu kelihatan seperti dalam ketakutan dan tidak bersikap agresif pun? Setuju. Kalau begitu, Puan setuju tak kalau saya katakan sekali lagi yang tertuduh ni sebenarnya mengalami masalah mental? Itu saya tak pasti. Saya bukan doktor. So macam ni saya nak. So saya tak. Mungkin ya dan mungkin tidak. Bantahan Ya Arif, saksi bukanlah pakar untuk tentukan tertuduh dalam keadaan waras ataupun tidak. Bantahan diterima. Saksi sila abaikan soalan tadi. Pihak pembelaan teruskan. Baiklah Ya Arif, ini merupakan psychiatrist report yang diperolehi daripada Hospital KPJ yang direkodkan oleh Dr. Naufal bin Nazri. Sijil ini mengesahkan bahawa tertuduh merupakan menghidapi penyakit sejenis penyakit depression iaitu clinical depression, dan saya mohon supaya clinical depression report ini ditandakan sebagai exhibit PW6. Silakan. Baiklah Puan, saya pergi ke soalan seterusnya. Boleh Puan ceritakan kepada mahkamah bagaimana situasi sewaktu rompakan itu berlaku? Masa tu macam saya cakap tadi, dalam keadaan tegang, dalam keadaan yang sangat chaos. Yelah masa tu kan masa terkejut dan rasa macam ni.
Jadi setuju tak kalau saya katakan yang tertuduh sebenarnya telah diprovok semasa staf bank berkenaan bertindak dengan menelefon polis? Tak, saya tak setuju. Sebab staf yang telefon polis tu cuba untuk telefon polis secara senyap dan saya yakin yang tertuduh sendiri tak nampak situasi macam tu. Ada engage langsung dengan tertuduh. Jadi saya tak rasa tindakan staf untuk cuba call polis tu adalah satu tindakan yang memprovok tertuduh tu sendiri. Baiklah. Puan Huda, boleh saya tahu keadaan tertuduh semasa tembakan itu berlaku? Macam hilang arah tuju, nampak kekut, macam tak ada tentu arah. Baiklah. Puan Huda setuju tak dengan saya kalau saya katakan sekali lagi yang tertuduh takkan bertindak menembak staf jika staf tersebut tidak bertindak menelefon polis terlebih dahulu? Pantangan ya Arif, soalan yang diajukan oleh pihak pembelaan merupakan soalan membimbing. Mantan diterima. Pihak pembelaan, sila ubah soalan. Baiklah, Puan Huda, pada pendapat Puan Huda sendiri, adakah tembakan yang dilepaskan oleh tertuduh itu ada unsur untuk mencederakan kaki tangan yang berada dalam band ataupun sekadar untuk menakut-nakutkan kaki tangan band tersebut? Saya rasa tembakan yang dilepaskan tu bukan untuk cederakan sesiapa sebab pistol tak dihalalkan ke arah staff. Pistol tu sendiri dihalalkan ke arah bumbung iaitu ke arah ceiling bank tu sendiri. Jadi saya rasa mungkin tembakan tu dilepaskan sekadar untuk takut-takutkan orang ya. Yelah kan dah keadaan macam tu. Siapa dia tak takut dengan pistol? Baiklah ya Arif, setakat itu saja soalan daripada pihak pembelaan. Terima kasih Puan Huda. Sama. Dengan izinnya Arif, pihak pendakwaan ingin membuktikan bahawa terdapat kes prima facie di pihak kami atas beberapa faktor utama iaitu tertuduh Fakrul Arifin telah melakukan rompakan bersenjata dengan niat dan telah lepaskan tembakan dengan cubaan untuk menyebabkan kecederaan atau kematian. Tertuduh juga telah memaksa kaki tangan bank untuk beri wang yang berada di kaunter dengan kekerasan. Tertuduh juga telah menyebabkan pengguna bank berada dalam ketakutan dengan tindakan tertuduh apabila tertuduh melepaskan tembakan dengan niat mencederakan orang awam. Ia dapat dibuktikan menerusi keterangan saksi pendakwaan pertama apabila ditanya tentang reaksi pengguna bank selepas tertuduh lepaskan tembakan dan terbukti bahawa pengguna bank berasa amat takut dengan tindakan itu. Tindakan ini juga boleh menyebabkan kecederaan orang sekeliling kerana tertuduh bertindak untuk menembak secara melulu. Rompakan bersenjata dan memiliki senjata api adalah kesalahan yang berat. Tertuduh haruslah diberi hukuman yang setimpal dan hal ini demikian kesalahan yang dilakukan oleh tertuduh boleh menyebabkan kematian dan kecederaan orang awam. Oleh itu, kami memohon uji bicara mahkamah ini untuk putuskan bahawa terdapat kes prima facie di dalam kes ini. Terima kasih. Baiklah, setelah mendengar hujah dari kedua belah pihak, mahkamah dengan ini memutuskan bahawa terdapat kes prima facie di pihak pendakwaan atas faktor-faktor ini. Saya berpuas hati dengan saksi yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan pendakwa raya telah berjaya membuktikan kewujudan elemen bagi Seksyen 392 dan 397 Kanun Kesesaan dan Seksyen 3 atas senjata api hukuman lebih berat. Dan saya mendapati tiada sebarang keraguan dalam pembuktian ini. Oleh yang demikian, mahkamah memutuskan bahawa terdapat prima facie kes di atas pihak pendakwa raya. Dan dengan ini, mahkamah mengarahkan supaya tertuduh tampil untuk membuat pembelaan. Mahkamah bangun.